Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mahawi TV. Okay, bersama aku lagi untuk video yang terbaru dalam YouTube channel Mahawi TV. Aku hari ini nak buat review penuh berkaitan dengan Toyota Vios Facelift 2021. Selepas pemanduan selama lebih kurang 6,000 km dengan lebih kurang 4 bulan penggunaan, jadi aku rasa aku dah agak faham karakter kereta ni. Jadi kalau korang nak tahu tentang review kereta ni secara penuh dan detail serta jujur, baik dan buruknya, jadi jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kita akan jumpa sebentar lagi. Okay guys, kita berjumpa lagi dalam bahagian yang ketiga dalam aku punya video berkaitan dengan pengalaman aku memandu kereta ini selepas 6,000 km dan juga lebih kurang dalam 4 bulan. Okay, hari ini aku nak cerita tentang pengalaman pemanduannya pula. Apakah feel ataupun apakah kelebihan atau apakah kekurangan dari aspek pemanduan Toyota Vios Facelift ni. Kalau korang nak tahu, jom follow aku. Baik guys, kita masuk kepada aspek pemanduan. Okey, sebelum tu aku nak cerita dulu tentang penggunaan minyak. Orang Malaysia ni yang penting kereta tu mesti jimat minyak. Tu paling penting sebelum nak beli kereta. Okey, kemudian tanya tentang spare part, tanya tentang after sale value. Jadi banyak benda sebenarnya orang Malaysia ni particular tentang pembelian sesebuah kereta. Jadi antara yang paling penting adalah penggunaan minyak. Okey, sekarang ni aku baru bawa dalam 20 minit pemanduan, mungkin dalam around 15 ke 20 km. Penggunaan minyaknya adalah 17.5 km per liter untuk pemanduan biasa. Kalau kau boleh nampak lah kat situ Dan kita tengok purata penggunaan trip tengok kat sini, trip aku gunakan pada trip A 2471 km. Penggunaan minyaknya adalah 14.7 km seliter. Itu sebenarnya bacaan yang lebih tepat pada aku. Tapi ada juga faktor-faktor pemoleh ubah dia. Contoh lain, ini untuk trip B. Okay, dia punya penggunaan adalah 469.5 km, 14.6 km per liter. Jadi kalau ikutkan nilai itu pun sebenarnya penggunaan minyaknya pada aku agak munasabah lah. Dia bukan yang paling bukanlah yang paling jimat. Okey, tapi dia sebenarnya agak munasabah. Okey, apa yang menyebabkan dia boleh jadi 14 daripada yang aku guna sekarang 17.9 adalah idling. Okey, selalunya kalau kita pergi ke kedai, kita berhenti depan kedai, kita stay, tak tutup enjin, ataupun masa isteri aku bersalin, aku duduk dekat dalam kereta selama 2-3 jam tunggu dia dekat dalam hospital sebelum keluar wad. Jadi kat situ sebenarnya banyak ambil penggunaan minyak sebab idling. Okey, jadi banyak juga bila kita pergi ke satu tempat, ada orang dalam kereta, kita keluar untuk urusan sesuatu dan orang dalam kereta ni takkanlah kita matikan enjin kan. Jadi idling ni antara faktor yang menyebabkan penggunaan minyaknya agak jatuh lah, senang cakap. Tapi kalau penggunaan yang standard sebenarnya ianya agak jimat lah untuk jalan bandaran macam ni ataupun jalan negeri macam ni. Okey, 17.7 km per liter sekarang ni, itu adalah agak bacaan yang agak menarik pada aku, tapi bukan yang paling jimat. Kalau kau nak paling jimat sebenarnya kau perlu cari kalau segmen B ni, yang paling jimat tak silap aku adalah Almera ataupun Honda City. Itu yang lebih jimat. Tapi perbezaannya taklah begitu jauh. Dia mungkin berbeza dalam beberapa kilometer saja perbezaannya. Dan masih lagi satu penggunaan minyak yang pada aku memadai dan agak berpatutan. Dia bukan memadai yang biasa-biasa, dia agak berpatutan. Alright, sebab dia adalah Toyota. Cuma mungkin enjinnya adalah enjin lama yang tak disuntik dengan elemen-elemen baru supaya penjimatannya lebih baik. Tapi dia beri kita CVT lah yang lebih bagus dari segi aspek penjimatan minyak. Okey, berbanding dengan yang Vios sebelum ni mungkin tak bagi CVT, bagi 4 automatic transmission biasa tu, penggunaan minyaknya lebih tinggi lah. Tapi yang CVT ni dah mendatangkan penjimatan yang lebih baik, tapi bukanlah yang terbaik dalam kelasnya. Okey, tentang pemanduan, steering ni pada aku agak stabil, tak terlalu ringan.
tak terlalu berat sebenarnya. Jadi dia sedap lah pada aku untuk dibawa, dan saiznya agak okey walaupun dia tak ada flat bottom ni, yang macam kereta-kereta sport lain kan. Jadi yang ini tak ada, tapi dia bagi korang banyak aspek-aspek lain seperti pedal shift. Okey, contoh jalan yang rata macam ni. Okey, jalan yang rata ni sebenarnya boleh menguji dan jalan yang baru ni boleh menguji kau punya bunyi dalam kereta, NVH dalam kereta. Dan agak senyap sebenarnya dalam kelajuan dalam 100 ni sebenarnya lebih kepada bunyi tayar. Bunyi angin kurang didengari. Tapi kalau kau dah start bawa 110 ke atas, kau akan dengar sayup-sayup bunyi angin. Okey, bunyi angin. Dan satu lagi aku nak puji tentang kekedapan bau sebab aku ni duduk di kawasan kelapa sawit kalau kau tengok ni, dan kilang-kilang sawit ni menghasilkan bau yang agak busuk lah. Dan jadi bila kau lalu kat kilang sawit, selalunya korang tak akan bau. Okay, kedap bunyi dia sangat bagus. Kedap bau dia sangat bagus, dan kedap bunyinya juga sangat baik sebenarnya dalam segmen B. Okay, jadi itu kelebihan dia lah pada aku. Dan kelemahan dia aku rasa dari segi enjin, prestasinya biasa-biasa saja. Aku tak pernah guna top speed pun setakat ni. Yang paling tinggi mungkin 1.3 je, sebab aku tak pernah lagi naik kat highway, jadi tak sempat untuk menguji. Okey, tentang suspension kalau kau, mungkin aku punya kamera ni ada stabilizer, jadi dia tak nampaklah begitu bergegar. Tapi kalau dalam keadaan yang sebenarnya dia agak sedikit bergegar dengan permukaan jalan yang macam ni lah. Kalau kau nampak jalan banyak lopak-lopak ni, tak tampal-tampal ni. Dan suspension dia taklah begitu soft, dia taklah terlalu lembut, terlalu comfort. Dia sedikit keras pada aku. Tapi bagusnya keras tu adalah dia memberikan kestabilan yang lebih baik semasa pemanduan. Kalau dia terlalu soft, takut ia terhuyung ayang. Okey, bila dia sedikit keras, sebenarnya dia bagi kestabilan ketika memandu dan keyakinan lah. Jadi dia punya soft dan handling dia agak seimbang tau. Dia taklah terlalu soft sampai handling ke laut macam sampan, tak. Dan tak ada juga dia punya handling terlalu sharp sehingga menyebabkan ianya terlalu keras. Okay, jadi dia punya keseimbangan tu antara yang terbaik dalam kelas segmen B ni. Jadi cuma kadang-kadang bila korang lalu kat kawasan yang tak rata, dia akan gedeg-gedeg sebelah sini. Dia punya side sebelah penumpang ni akan ada sedikit bergegar. Alright, itu antara masalah. Dan kadang-kadang ada sedikit bunyi dekat dashboard sebelah sana. Okay, kalau aku boleh pusingkan. Okay, dashboard sebelah sana kadang-kadang dia ada bunyi. Tapi taklah terlalu mengganggu. Dia kadang-kadang je, terutamanya bila kita baru start kereta awal pagi ke. Okay, selalunya dia akan ada sedikit. Dan bila kau start kereta awal pagi, bila indikator biru ni naik, maksudnya enjin tengah sejuk, dia akan ada sedikit macam gegaran halus tau. Okay, maksudnya enjin belum cukup panas. Tapi bila enjin dah panas, gegaran tu akan lenyap. Jadi korang akan perasan nanti bila awal-awal pagi nak start, dia akan nampak macam gegaran halus. Alright, itu aku tak pasti sebab enjin ke, sebab silinder, sebab dia 4 silinder, sepatutnya tak bergegar. Tapi gegaran tu adalah halus bila korang start pagi-pagi waktu enjin tengah sejuk. Alright, dan disebabkan kereta ni penuh dengan safety yang sangat baik untuk kereta segmen B, antara yang peneraju lah kereta segmen B. Okay, kau berdapat pre-collision system kat sini. Kemudian kau dapat lane keep assist, lane keep alert, lane departure alert. Okay, dia punya sensor kat depan dan dia punya kawalan kat sini. Jadi kalau kau lalu kawasan terlanggar lain, dia akan bagi amaran. Okay, dia hanya alert saja, dia tidak assist. Itu mungkin satu kelemahan dia. Sedangkan Ativa dia bagi alert, assist. Dia bantu, dia tarik, kita akan rasa dia macam tarik bila kereta keluar daripada lorong. Okey, tapi bila pemanduan macam biasa ni, lane departure alert tu agak sedikit mengganggu lah untuk pemanduan biasa. Jadi aku selalunya jalan luar bandar ni atau jalan negeri ni aku akan matikan saja. Tapi kalau kau hidupkan pun tak apa, ianya sangat membantu. Okey, contoh ni okey, nampak tu, itu bunyi dan dia bertukar daripada indikator warna hijau bertukar kepada warna orange. Okey, dia akan nampak garisan padahal tak berapa cerah, tapi dia masih lagi nampak. Kalau kau asyik terlanggar nanti dia keluar amaran suruh kau take a break. Dia gambar keluar cawan atau kopi. Jadi dia sangat bagus. Dia ada pre-collision system dan dia ada ni, kalau kau tengok sebelah sini, okey, dia ada DVR. DVR ni sangat bagus dan sangat sensitif. Kalau korang
terlibat dalam kemalangan, dia akan automatik rakam tau bila berlaku hentakan. Dia tak semesti kemalangan. Kalau kau berlaku hentakan yang kuat, contohnya kau terlanggar lubang dekat tengah jalan, automatik dia akan bunyi 2 kali beat. Okay, itu menunjukkan dia tengah rakam apa yang berlaku pada masa tu. Dia terus rakam dan save tau. Itu beza dia. Kalau rakaman biasa dia akan reset cycle, dia akan padam lah automatik. Tapi bagi yang dia bunyi alarm tu, itu maksudnya dia rakam dan dia akan save, takkan padam. Jadi kecuali kalau korang sendiri padam lah. Jadi di VR dia sangat bagus dan sangat membantu dari segi keselamatan korang lah. Alright. Kemudiannya apa lagi yang ada? Yang biasanya dia ada ni pedal shift. Pedal shift ni bagusnya macam ni. Okay, contohnya aku nak memotong aku nak memotong ni. Okay, right, nanti sabar. Aku tunjuk macam mana nak memotong menggunakan pedal shift. Bila kita follow ni, okay, kita faham dia punya engine adalah 108 PS, jadi taklah begitu berkuasa. Jadi pedal shift ni dapat membantu kita dalam bila kita bertindak nak memotong kenderaan lah. Okay, bila boleh gunakan, dan ianya boleh juga menggunakan gear manual yang terdapat pada sebelah sini ni. Itu pun bagus juga ada benda ni supaya memudahkan kita memotong. Tapi dia cuma tak ada shift button lah. Logiknya bila dah ada pedal shift, dah ada gear manual, tak perlulah shift button. Sebab shift button tu adalah kaedah untuk tukar gear atau mendapatkan power lah, dapat ataupun sport lah gaya kan. Jadi dia ada macam mana nak tukar pengguna memotong ni. Aku rasa dia boleh gunakan 3 lah. Pertama, korang boleh guna pedal shift yang ada kat steering ni. Kedua, korang boleh guna sport mode yang berada di bawah ni. Okay, nampak ke yang di bawah ni sport mode. Yang ketiga, korang boleh gunakan gear manual yang berada di tengah ni lah, console gear ni. Jadi okay, sambil aku bercakap tadi dengan pemanduan yang agak santai 80 km sejam, aku dapati bahawa penggunaan minyaknya dah naik dah menjadi 19 km per liter. Kalau yang tak biasa dengan kereta segmen B ni, okay, terutama kereta-kereta Jepun ni, mungkin korang akan rasa macam wow, 19 km per liter. Itulah level dia kalau kita bawa dalam keadaan santai, yang tak ada pressure, redah je, tak terlalu memikirkan banyak benda, tak payah memijak dan semuanya. Jadi penggunaan minyaknya sangat jimat. Okay, aku tak sabar sebenarnya nak gunakan untuk balik kampung di Kedah, nak gunakan highway. Jadi aku memang tunggu peluang ni, nak tengok berapa penjimatan yang dia boleh bagi bila aku balik kampung. Sekarang jalan bandaran ni, jalan negeri ni pun dia boleh bagi 19 km per liter dalam keadaan macam ni. Kalau kat highway dengan bawa 110 ni, aku rasa mungkin boleh dapat 20 ke 22 ke km per liter. Jadi sangat jimat lah. Alright. Jadi itu aku rasa pemanduan dia yang agak sedap lah pada aku. Tak terlalu comfort, tak terlalu keras. Jadi itu kelebihan, dan pada aku ianya sangat seimbang dari segi penawaran, dari segi keselesaan dan juga mood pengalaman pemandu lah. Kadang bila terlalu soft, dia lebih banyak memberi keselesaan kepada penumpang, sedangkan pemandu rasa macam aduh, dia tak sharp lah dia punya pergian. Jadi yang ni dia seimbang lah, pemandu dan penumpang dapat benda yang sama. Okey, dari segi power okey, kalau power ni pada aku mencukupi. Okey, aku tak pernah naik genting ke lagi ataupun Cameron. Jadi dari segi pemanduan biasa, aku rasa dia tak ada banyak masalah. Tapi gini, bila gear reverse, aku perasan gear reverse ni, sebab rumah bapak aku, kalau aku buat video yang sebelum ni, itu adalah kat rumah bapak aku. Aku duduk selang beberapa ratus meter je dari rumah bapak aku. Aku akan reverse tau naik bukit tu. Bukit tu dalam 45 darjah ataupun 50 darjah, 50 ke 60 darjah ketinggian dia. Tapi tak panjang, lebih kurang dalam 10 meter gitu. Okay, bila aku nak naik tu, kalau aku tak cukup power aku gunakan, dia akan hilang power tau bila naik bukit tu, bila dalam keadaan reverse. Sedangkan bila aku guna Myvi sebelum ni, aku guna Honda City sebelum ni, dia tak ada isu tentang itu. Kuasanya cukup. Tapi yang ni aku perasan dia agak teragak-agak. Mungkin masalah tukaran gear CVT dia ke, ataupun memang dia kurang berkuasa dalam gear reverse tu. Aku pun tak faham kenapa dia, bila kita agak, selalunya aku akan naik bukit, yalah kita takut ada kenderaan lalu atas bukit tu, jalan raya kan, jadi kita akan naik slow. Tapi bila kadang-kadang dia jadi macam hilang kuasa, tak boleh dah, tak boleh bergerak.
Okey, itu kadang-kadang masalah yang aku dah hadapi dengan gear CVT ni bila keadaan reverse. Tapi bila keadaan yang macam biasa macam ni, kadang-kadang ada juga, ada kalanya dia mungkin ada masalah memilih gear. Mungkin aku tekan tu agak teragak-agak, jadi dia macam tak boleh nak baca, nak bagi gear berapa kat aku sebenarnya. Okey, dia ada juga nampak macam hilang power tau bila naik bukit yang macam kita sebagai pemandu yang teragak-agak memberi tekanan kepada kaki ni. Okey, jadi nanti kita try tengok. Dan kemudiannya adakah enjin ni mengaum bila kita naikkan speed secara mendadak. Nanti sekejap lagi aku try. Okey, ni jalan tegak ni sekarang 80 km per liter dengan penggunaan minyak 19.4 km per liter Nampak tak cukup jimat Okey, aku cuba tekan pedal ni supaya bagi power. Dia ada lag dalam sikit je sesaat, kemudian terus naik. RPM dia terus naik dah jadi 3,500. Okey, dia terus pergi. Bunyi dia pun taklah terlalu bekerja keras sangat. Bunyi dia pada aku boleh terima, tak nampak struggle engine tu. Cuma dia ada lag sikit lah pada aku, macam 1 saat gitu baru dia pergi. Dia tak terus tangkap lah kaki. Pada aku tu biasalah kot. Dia taklah semata dia punya tu. Sebab mungkin kalau kereta elektrik ke mungkin dapat accelerate yang macam tu, tapi yang ni taklah. Tapi pada aku okey. Contoh ini aku nak memotong, aku guna pedal shift aku tekan pedal shift kiri. Right, tekan signal, dia terus drop kepada gear 5. Okey, bila dah potong tekan balik pedal shift sebelah tambah ni, dia akan jadi gear 6. Dan tekan lagi dia akan jadi gear 7. Jadi pedal shift ni sangat membantu untuk kau dapatkan kuasa serta-merta supaya dapat memotong kereta depan dengan lebih baik. Okey, ini salah satu fungsi pada aku yang kalau orang kata tak ada nak guna. Okey, kau gunakan semasa kau nak memotong kereta lain. Kau ambil dia punya dia punya momentum tu dengan menggunakan pedal shift. Sebab pedal shift ni daripada gear 7 selalunya dia akan turun terus kepada gear 5. Jadi korang akan dapat lebih momentum untuk bergerak dan dapat kuasa yang lebih banyak lah. Sebab RPM dia naik kan. Jadi okey, ni contoh lagi. Okey, jalan yang macam gini baru dan rata ni. Okey, aku nak memotong. Okey, depan tu kereta. Pengguna NVH dia sangat rendah sangat rendah, sangat senyap. Okey, jap lagi aku nak try potong lagi sekali menggunakan pedal shift sebelah sini nanti aku try pula gunakan gear manual. Okey, jadi sekarang ni dalam kelajuan 100 km aku tekan pedal shift. Okey, nampak aku lupa bagi signal dia. Lane departure, lane keep assist tu bunyi ni pun sama juga, aku tak tekan. Okey, nampak senang. Senang nak memotong. Lepas dah motong, tekan balik 2 kali. Cara nak hilangkan dia ada 2. Pertama, kau boleh tekan pedal shift ini dalam 1 saat, dia akan automatic hilang. Okey, dalam 2 saat lah. D tu hilang nombor 7, maksudnya dia dah automatic dah ambil balik. Ataupun satu lagi kau tekan pedal minyak ni. Okey, tadi aku cakap kan dia ada lag 1 saat kan. Okey, kalau kau tekan secara mengejut, automatic lag tu dalam tempoh lag tu lah, gear tu bertukar menjadi automatic sepenuhnya. Okey, macam mana pula nak gunakan pedal shift? Okey, ni aku tunjukkan kat korang. Alright, pedal shift dia. Jadi kalau kau nak tukar daripada gear 7 ni, macam ni lah naik bukit ni. Okey, tolak je, dia terus drop kepada gear 5. Okey, tolak ke depan. Bila dah dapat power, tolak ke depan lagi. Dan tolak ke depan lagi. Teruslah gear 7. Dan kalau nak keluar daripada ni, tolak je kat sini. Jadilah gear auto balik semula. Alright. Jadi itu pemanduan dia pada aku sangat memadai. Aku selesa. Cuma dia tak terlalu berkuasa lah macam aku punya Honda City sebelum ni yang rasa lebih mudah nak bergerak ke depan. Rasa sedikit ringan, rasa sedikit berkuasa lah. Tapi yang ini pada aku kuasanya cukup-cukup sahaja, tak ada ekstra macam Honda City, dan pada aku memadai. Okey, jadi itu je dari aspek pemanduan aku rasa. Kereta ni dilengkapi, okey, satu lagi dengan kamera ni ni aku tunjuk. Kalau kamera, kalau korang bawa di bawah 20 km sejam,
kalau korang masukkan signal okey, korang masuk signal, nanti dia akan keluar video pandangan sebelah mana yang kau tekan signal tu lah. Dengan syarat dia berada di bawah 20 km sejam. Okey, dia macam HRV ada sebelah sana kan, dia punya kamera kan. Yang ni dia ada dua-dua, tapi pada speed rendah lah, speed tinggi dia tak boleh baca. Jadi itu sangat membantulah. Jadi sekarang ni dengan ada kamera 360 3D ni, mudah sebenarnya untuk korang untuk pantau pergerakan. Okey, contoh macam aku nak keluar dari rumah. Okey, macam aku nak keluar dari rumah, aku akan tekan PVM ni. PVM ni apa view monitor view monitor. Jadi aku boleh tengok keadaan keliling, sama ada anak aku bermain di sekitar dia, ataupun ada kucing ke, ataupun kadang-kadang bila kita parking kereta, kita betul-betul ngam je dengan lubang. Okey, kemudian kita berniat bila nak balik nanti undur sikit lah baru keluar kan. Okey, tapi kadang-kadang bila dah beli barang, kemudian bila masuk kereta lupa tentang kita parking kat mana. Depan kita tu ada apa. Jadi redah je masuk longkang. Okey, dengan yang adanya PVM ni, okey, jadi kita boleh tengok dulu keadaan sekeliling, barulah kita boleh keluar. Jadi 360 kamera 3D ni sangatlah bagus untuk kita sebagai pemandu. Cuma kualiti dia agak sedikit low lah, tak cukup sharp, tapi pada aku memadai lah untuk kereta segmen B. Sebab pesaing-pesaing lain tak ada benda ni jadi kalau korang beli Toyota Vios ni, korang akan dapat benda ini. Alright. Jadi tentang sistem bunyi, pada aku okey je. Aku tak menitik beratkan sangat. Pada aku selagi boleh dengar tu aku okey. Dan aku suka bila dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi beri option lah kepada aku. Jadi nak guna peta senang, nak guna map senang. Jadi mudah, sangat-sangat bagus. Dan aku sangat berpuas hati. Okey, jadi safety yang ditawarkan oleh kereta ni adalah yang terbaik lah untuk segmen ni. Alright, jadi itu je aku punya penerangan ataupun pandangan aku terhadap pemanduan kereta ni. Mungkin aku tak begitu pakar tentang aspek pemanduan kereta. Aku harap itu dapat membantu korang lah untuk memahami kereta ini. Okey, alright, jadi kita jumpa lagi pada bahagian yang terakhir untuk pengalaman selepas 6,000 km perjalanan dan 4 bulan ni, iaitu berbaloi tak sebenarnya kalau korang nak beli. Jadi kalau korang nak tahu, korang kena tunggu untuk video yang seterusnya, untuk bahagian 4. Okey, jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum, bye.